Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Saudara, masih lagi nama tak naik, tak muncul. Apa hal lah saya ni? Saya pun tak tahu. Pula dah. Tu yang efek ya. Aduh, hai. Dah ada efek pula tu. Saya tak tahu saya macam mana. Aduh, gambar saya keluar macam ni, apalah nak jadi. Aduh, hai. Begitu jadinya. Macam mana tu, saudara? Apa saya nak buat tu, macam mana saya nak buang ni? Tak apalah, saudara, nampak dia turun begitu. Tapi mengganggu tulisan lah. Saya tak nampak ya kepada Darus, Mustafa Hamid, Saudara Zekzul. Aduh, hai. Okey, barulah lega sedikit. Efeknya mana pula ni? Tadi dah elok dah nampak ni ada nama yang keluar, tapi sekarang tak ada pula dah. Aduh. Inilah keadaannya, saudara, yang saya alami. Apa nak buat? Ni ke mana pula ni jadinya? Aduh, hai. Minta maaf, saudara, dalam keadaan sekarang ni. Sekejap ada, sekejap tak ada ni. Ini yang susah ni. Aduh, hai. Mana saya ni? Di mana ni? Ke laut ni, saudara. Aduh, hai. Sekejap. Ini siapa boleh tolong ni? Aduh. Tu dia. Ya Tuhan, seksanya saya. Aduh, hai. Aduh, hai. Siapa boleh bantu saya ni? Sekejap ya, saudara. Sekejap. Saya tak tahu nak buat macam mana. Saya nak tengok, nak tukar muka saya pun tak nampak. Okey, baru lega. Saya minta maaf, saudara, sebab saya ni bukan apa bijak sangat ni. Apa khabar Saudara Muhammad Ruslan daripada Kampung Gajah, Saudara Miben, Saudara Azwan Razak, saudara. Saudara Razali Misai. Saudara, memang begitulah keadaannya saya. Saudara Jejak Rimba Eris, Zaman Rain. Terganggu saya. Saudara Azmi Omar, apa khabar daripada Mindef? Saudara Coca-Cola Mo, suruh Jekom tolong. Gelak besar saya. Macam mana saya nak tahu? Saya pun bila diganggu begitu, saya pun kelang kabut jadi, saudara. Itulah keadaannya, saudara. Itulah yang membuatkan saya kadang-kadang sekarang ni wasu. Nampak tak saya ni? Nampak dah kot. Saudara Ismi Maisa, apa khabar? Tekan kamera ke selfie. Itulah saya minta maaf, saudara. Saya ni memang betul-betul stone age. Bila saya katakan saya tak tahu, orang tak percaya. Bila kena ganggu begitu, saya kelang kabut. Ya, Dr. Ahmad Humaizi, apa khabar, Dok? Semoga doktor sihat walafiat. Tadi okey. Jangan usik-usik lagi, kata Abdul Rahman. Saya tak usik dah. Saudara Muhammad Karya, Saudara Zul Sarawak, Mustafa Hamid, Puan Nuraidah Kamarudin daripada Ipoh Perak, Saudara Ana, begitu juga Joka Karim, Azli, Hazrul, Openg. Ini teman-teman kita di Instagram. Jangan lupa, saudara, like, share dan subscribe. Dan juga di Instagram. Jangan lupa, sebab kalau janji gangguan macam tu, Instagram boleh juga live lagi. Saya ketawa, saya Saudara Rahman, semangat, dia kata. Memanglah saya benarnya saya tidaklah begitu memahami tentang apa media sosial, apa ini, teknik-teknik ini. Melainkan kadang-kadang saya harap anak saya lah membantu saya, ataupun yang paling melucukan, cucu saya lebih bijak daripada saya. Yalah, ini bukan budaya saya. Baik, saudara, kita teruskan pencerahan kita pada ni. Jangan buang masa, nanti tak cukup masa. Terima kasih dalam panjang Depot Listen. Dr. Ahmad Humaizi, saya mendoakan anda berbahagia satu keluarga. Ya, Saudara Zul Ramzi,
Ating, Rohaini, Aziz Izam. Begitu juga dengan Zaziri Buhari. Ya, saudara. Hari ini hari Selasa 9 Ogos. Dia merupakan hari ke-871, saudara. Dah 871 hari dah. Yuk, bukan sikit-sikit harinya. COVID-19 melanda negara kita ni. Dan dari laporan saudara Rio bersama dengan saudara Jamil Idris yang menghantar pada saya awal pagi tadi, semalam jangkitannya naik balik sedikit. Kemarin 2,728, tapi semalam 2,863. Menjadikan jumlah angka yang terkumpul, yang kumulatif, bahasa-bahasa yang digunakan lah angka kumulatif, iaitu 4,711,415. Dan dari segi rawatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan, 4,626,756 warga kita dapat disembuhkan. Tahniah, berusahakan lagi supaya tak ramailah warga kita ini menderita dengan virus corona. Kerana semalam dilaporkan 6 kematian, saudara. Saya melihat bahawa terdapat peningkatan jangkitan di 8 negeri dan susut di 7 negeri, sementara di Johor kekal. Jangkitannya pada angka yang kemarin itu 116 jangkitan. Selangor naik balik kepada 900 jangkitan. Wilayah Persekutuan pun naik balik daripada 575 kepada 590. Sabah alhamdulillah susut 245. Saya tak tahu bila lah masanya saya akan ke Sabah, ya. Di Perak juga susut, tapi angkanya masih lagi 193. Pulau Pinang dah lega sedikit. Dia susut sikit pada 106. Negeri Sembilan 125 susut. Di Melaka susut pada angka 101 jangkitan. Dan di Kedah ni pula tiba-tiba naik kepada 130. Awak cek lagu tu. Sementara negeri-negeri lain masih lagi bertahan di bawah angka 100. Jadi berusahalah kita untuk memutuskan jaringan virus corona. Ya, saudara Mat Adrin, saudara Rahmat Abu, saudara Kamu Zaman, saudara Syam Ajinawawi, ya. Itu juga dengan Puan Malik Jamilah Sabian, saudara Zulkifli Abdullah, saudara Samsul Banari, saudara Puan Nur Syamsiah, saudara Elis Adnan Khalil, Ezri Zakiah, Alif Yamim Kabare Waras, begitu juga Mak Yusuf Hamzah daripada Besut Terengganu, dan Rahmat Riki. Saudara, sambil-sambil saya pencerahan tu, cubalah tengok. Kalau yang sempat saya santuni, saudara. Kalau tak sempat, jangan marah, saudara. Dan kita masuk segmen e-commerce kejap. Jangan lupa like and share dan like, saudara. E-commerce ni pendek saja, minta sedikit saja, saudara. Tailong kata je kong panas, kata. Baik, saudara, ini kalau saudara mempunyai produk untuk diwawarkan, hubungi Al-Azhar. Tak ada masalah, saya boleh mewawarkan produk saudara. Al-Azhar di talian 0113304141. Dia berniaga setangi Al-Baqur, iaitu apa ini, macam kemian lah, bila dibakar tu rasa macam kita berada di tanah suci Mekah, saudara. Dan juga wangian-wangian daripada bumi Arab. Asasnya adalah kayu gaharu. Boleh berpesan dengan Surah Al-Azhar di talian 0113304141. Serta ini yang bagi mereka nak jaga kesihatan, gula O. Gula O ni adalah tanpa kalori, saudara. Ini untuk mengelakkan kencing manis. Titik 2 titik saja sudah cukup manis untuk makanan anda. Kalau tak dapat hubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 0177714300. Berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa produknya adalah dendeng manis Siti Farehah. Ya, saudara Puan Salina, ini Abraham Manas, saudara. Kalau yang anda yang tinggal di Lembah Kelang, nak rasa buah-buahan yang manis, segar, seperti kiwi, ceri, anggur dan sebagainya, buah-buahan tersebut boleh terus dihantar ke rumah anda. Hubungi Syauqi di talian 0123575703. Harganya murah, lebih murah daripada harga di pasar. Tak percaya boleh hubungi Syauqi. Begitu juga akhir sekali, saudara, tentulah makanan kegemaran saya. Jangan lupa popiah sira Lady Maria. Memang sedap, saudara. Harga murah, tapi saya tak boleh bagi tahu berapa harganya. Kerana ini melanggar peraturan dengan Facebook, saudara. Dan saudara boleh hubungi Nizam di talian 0194351203. Itulah sekejap saja, saudara.
e-commerce. Berniaga, jangan tak berniaga. Baik, saudara, kita masuk segmen ini adalah untuk tauladan atau panduan kehidupan kita, iaitu naluri kehidupan. Saudara, sebenarnya syurga adalah tempat bagi mereka yang berjaya menahan hawa nafsu serta tawaduk dan zuhud ketika di dunia. Jadi kerana itulah Nabi Adam alaihissalam dan bonda kita Nabi Allah Hawa dikeluarkan dari syurga kerana tidak mampu mengawal keinginan yang membuat walaupun mereka telah dilarang daripada memakan buah terlarang. Ini ada dalam culipan, dalam kisah-kisah para nabi kita. Kerana itu kita harus berjihad, saudara, melawan nafsu. Ini merupakan perbuatan yang harus dilakukan secara berterusan, bukan sekali, bukan dua kali. Pun saya ataupun ganggu dalam ini, saya tak dapat jawab. Saya tak tahu. Kadang-kadang hilang gambar nanti. Puan Hasnah, saya minta maaf. Kalau ada apa-apa, tulis, saya akan santuni. Saudara, baik, kita sambung lagi tentang naluri kehidupan. Itu berjihad melawan nafsu merupakan perbuatan yang harus dilakukan secara berterusan. Sekiranya kita kalah dalam pertarungan itu, saudara, seksa Allah sedang menanti. Namun, jika kita terbunuh, sudah tentu syurga itu milik kita. Tetapi andai tewas dengan hawa nafsu, sudah tentu kita kehilangan iman dan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, saudara. Jadi, untuk memastikan kehidupan seorang itu bebas daripada kongkongan hawa nafsu ataupun keinginan yang tidak terkawal, bersihkan hati daripada kekotoran. Ini perlu dilakukan, saudara. Jadi, mereka yang berjaya mensucikan hati akan beroleh. Ni gangguan lagi. Tengah kita bercakap ni, dia ganggu pula. Buang aje lah. Mereka yang telah berjaya mensucikan hati akan beroleh darjat yang tinggi di sisi Allah. Selain kesenangan dan ketenangan kasih sayang, keredaan juga akan dikurniakan oleh Allah. Bahkan di dunia lagi mereka bakal mendapat pertolongan daripadanya. Ingat, saudara, keimanan terhadap Allah tetap teguh walaupun dilanda musibah. Itu perlu dilakukan. Malah segera menyedari bahawa apa yang dialami sudah ditentukan oleh Allah. Jangan lupa itu. Apa yang kita alami adalah ketentuan Allah. Kalau kita dapat kekayaan, syukur. Kalau kita mendapat musibah, bersabar dan bertenang. Kerana jangan kita pertikaikan. Di dalam hati mereka juga selalunya orang yang tawaduk ini, mereka tidak ada keinginan atau hawa nafsu yang memberatkan mereka untuk menerima sebarang ketetapan. Bahkan kita harus menyambut dengan wajah yang riang dan berseri apa saja ketentuan Allah. Saudara, siapa yang mengendali dan mengawal diri, pasti nafsunya akan tunduk. Dan mereka terlepas daripada perangai buruk yang dibenci. Berusahalah, saudara, untuk mengawal diri kita agar kita mampu menundukkan hawa nafsu kita. Khabar saudara jam tangan, saudara Mazmali, saudara jam tangan, Darmani, Muhammad Zaki Hussein. Itu juga saudara Osman Hamid Hussein, saudara Kazaman Ramli, Puan Nursila Asyah, saudara Sulaiman Ahmad. Kenapa tak bagi saya nak FB ni? Kenapa, Sulaiman? Apa masalah anda? Anda tak suka, tak apa, tak ada masalah. Cuma saya rasa jangan ganggu. Masuk rumah orang bersalam. Tak payah nak ajar orang. Kalau anda tu bijak sangat, masuk politik, bertanding. Tengoklah hebat tak hebat anda. Saudara. Baik, saudara, kita masuk segmen mutara kata. Bahawa kehancuran sesebuah empire ataupun negara kerana adanya para pengkhianat kepada bangsa itu sendiri, saudara. Sebab itu syurga itu haram bagi pemimpin yang mati dalam keadaan menipu rakyatnya. Ini harus kita ingat. Terima kasih Cikgu Hibil akan mutara kata untuk kita hayati bersama. Saudara, saya tiap-tiap malam kadang-kadang ada mereka yang mengganggu, ada jekom dan sebagainya. Tak apa. Saya tak seronok lah tengok dalam keadaan begini saling maki-memaki. Kenapa begitu? Kita warga cinta damai, saudara. Sebab itu saya sentiasa mengingatkan agar pimpinan jangan berbelanja tanpa had. Salah ke? Kerana kita khawatir kalau pimpinan berbelanja tanpa had, negara akan muflis. Baik, saudara, tajuk malam ini, apa lagi mau ditunggu? Persoalannya, apa lagi mau ditunggu? Sama dulu, saudara, kita santun. Apa kata pantun Pak Nazil, saudara? Kata Pak Nazil, anak diberi nama Arafat, wajah berseri bagai mengerti.
Hiasi sanubari dengan makrifat, tandanya diri insan sejati. Itu pesan Pak Nazil. Tambahan lagi, kata Pak Nazil, Osman Gumanti seniman dahulu, namanya terus peminat ingati. Zaman berganti, waktu berlalu, iman harus tetap di hati. Itu peringatan dan nasihat Pak Nazil. Saya tengok Pak Nazil ni juga adalah peminat seniman silam. Habis sebut nama Osman Gumanti. Saya juga menerima kiriman pantun daripada sahabat kita, pejuang muda, saudara Nordin Malik dari Perak Tengah. Katanya, hayun buai laju-laju pakai baju bunga kemboja. Jika Melayu mahu maju, bijak berfikir, pandailah bekerja. Tambahnya, pergi ke pekan naik kereta, pakai pula baju kebaya. Sedang Melayu penuh sengketa, orang lain mengaut kaya. Jadi, ini peringatan daripada anak muda, saudara. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Nazil, saya terima kasih pada saudara Nordin Malik daripada Perak Tengah. Fatimah Muhammad, contohlah kisah dulu jatuhkan kerajaan Melaka. Benar, saudara? Baik, kita masuk ke segmen gedung ilmu. Ini kita cuba untuk mentafsir atau memahami pemikiran tokoh pemikir bangsa Melayu, saudara. Yang mana yang masuk jadi jekom-jekom ni, tak tahulah mereka ikut ajaran siapa, saudara. Kerana waktu kita melihat, saya membaca setiap coretan buku berjudul Perangai Bergantung Kepada Diri Sendiri, yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa, yang dihantar kepada saya oleh Tan Sri Johan Jaafar untuk perkongsian kita bersama. Buku ini ditulis oleh Allahyarham Zakbar, atau nama sebenarnya Zainal Abidin bin Ahmad, yang merupakan tokoh pemikir Melayu abad 20, saudara. Kata Allahyarham Zakbar, banyak terdapat keterangan dalam Al-Quran yang menunjukkan bahawa setiap diri itu disempurnakan balasannya yang telah dijanjikan, hanyalah kerana apa yang ia sendiri lakukan tanpa mengharap kepada orang lain. Setiap amalan yang dikerjakan, kalaupun bersama berjemaah, ia tetap terhitung apabila dilakukan sendiri dan tidak hanya duduk di kesampingan. Begitu juga setiap perbuatan jahat atau maksiat, kalau ia tidak dilakukan oleh tangan-tangan atau individu tersebut, kalau pun ada hukuman yang wajar dialami, hanyalah kerana persekongkolan dan hukumannya tidaklah seberat pelakunya. Kerana itu, amatlah tidak wajar hasil kerja yang dilakukan oleh orang lain kita pula mengutip labanya serta keberuntungannya. Malahan setiap kejahatan yang dilakukan oleh orang lain tidak seharusnya terpikul di bawah kita, kecuali ia betul-betul bersubahat atau melindungi setiap perlakuan maksiat dan kejahatan yang mereka lakukan, saudara. Itu kata-kata pemikir Allahyarham Zakbar. Kita sambung lagi malam besok, saudara. Terima kasih Tan Sri Johan atas kiriman buku yang Sabah Malam boleh kita berkongsi, saudara. Saya harus memberi peringatan, saudara, kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel dan sebagainya. Semua itu adalah tanggungjawab anda. Begitu juga kalau anda menulis ataupun mencatatkan dalam ruangan ini, seandainya ia melanggar ketetapan daripada Kementerian Komunikasi, juga menjadi tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali, kerana saya tak mampu untuk menilai ataupun memantau semua komen maupun suntingan. Ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik dan sekadar informasi supaya warga kita berinformasi. Sebab itu saya katakan, nak marah kepada saya buat apa? Dan prinsip kita mudah. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Anda nak bersetuju, boleh. Anda tak bersetuju pun boleh, tidak ada masalah. Kalau rasa apa yang saya nyatakan, saudara nak membangkang, nak membantah, sila hantar. Kalau bahasa itu baik, saya akan santuni. Tapi kalau menggunakan bahasa-bahasa macam Mamat tadi itu, saya minta maaf lah, saudara. Jadi kita ingat, saudara, kita adalah warga cinta damai dan sentiasa berbahasa harmonis. Nak menegur pun menegurlah dengan harmonis, saudara. Baik. Hari ini laporan cuaca tak banyak mana pun mati, tapi keadaan mula panas. Jadi dalam keadaan cuaca kering dan panas ini, saya menasihatkan teman-teman, banyakkan minum air masak, saudara. Kalau boleh, bila gunalah air masak yang dijerang bersama dengan kuntuman bunga cengkeh.
Itu untuk mengelakkan kalau ada lendir-lendir di bawah di kerongkong kita saudara. Saya menerima kiriman catatan daripada Datuk Abdul Rahman Bakar. Ini wajar untuk kita fikirkan bersama saudara. Kerana dia kata dia sedih. Dia sedih melihat warga bangsa kita, tentulah bangsa Melayu, kita ketinggalan dari banyak sudut. Jadi lihatlah katanya bagaimana Bangla, Rakhine, Myanmar, Pakistan, dia datang Campak, Aceh, mereka datang ke negara kita ni berjaya di berbagai bidang. Sedangkan orang Melayu ni mula bersuara, kita marahkan kerajaan, kita marahkan PBT, kita marahkan pihak berkuasa, pihak immigration. Sedangkan mereka yang datang tu sekadar naik tongkang je pun. Keberanian dan keterpaksaan hidup membuatkan mereka berjaya. Ya, contoh yang terbaik harus dilihat sebagaimana di Pasar Borong Selayang. Tapi bila kita tengok mereka berjaya, kita marah. Kita marah pada kerajaan, kita marah pada penguasa tanpa kita mau berusaha. Bila dah marah itu, kerajaan pun ambil tindakan, serbu, tangkap dan kosongkan Pasar Borong sebut. Dan dibukalah peluang pada orang Melayu untuk menguruskan Pasar Borong di Selayang. Gaji 2-3 ribu sebulan. Tapi tak lama, akhirnya mereka yang mendapat kesempatan memperolehi petak-petak untuk meniaga itu, kemudian dia bagi pada orang disewakan pada orang pula untuk mendapat pulangan 5 ribu, 10 ribu. Nak mudah. Jadi apa jadi pada Melayu? Dan untuk memanggil warga bangsa orang kita ni bekerja di Pasar Borong, mereka tak mau. Akhirnya mat Bangla, mat Myanmar, Rakhine, mereka ambil balik. Maka berjalanlah Pasar Borong. Besok bising lagi. Jadi berniaga di Pasar Borong tak boleh cuba-cuba, kata Datuk Rahman Bakar. Dah tak boleh nak test-test. Baru nak buka bank, ada kursus, tak ada. Tak ada masa untuk kita kursus ke apa, tak ada. Tapi bukan semuanya Melayu bersifat begitu. Cuma kadang-kadang mereka tidak beri peluang. Ini yang perlu kita usahakan supaya warga bangsa kita mendapat peluang untuk berniaga. Saudara, pendatang ni dari dulu lagi, mereka datang lain tak ada, bertujuan untuk mencari peluang. Jadi bila mereka sampai ke negara kita, mereka bekerja kuat, berusaha, sebab mereka tak boleh nak makan gaji. Macam kita, warga bangsa kita ni boleh makan gaji, ada tempat, ada kilang, atau bekerja dengan kaki tangan, menjadi kaki tangan kerajaan. Tapi kerana mereka tidak mempunyai peluang untuk makan gaji dan sebagainya, jadi mereka tiada pilihan. Ada yang berusaha untuk berniaga secara kecil-kecilan, sama ada secara halal, berlesen ataupun secara haram. Saudara, jadi kalau ikutkan, mereka juga sebenarnya malas waktu mereka di negeri mereka sendiri. Tapi kalau mereka malas di negara kita ini, tak hiduplah. Ini harus kita sedari. Sebab itu kadang-kadang timbul persoalan, kenapa mereka tak berniaga di negara mereka sendiri kalau mereka rajin. Ini fakta yang harus kita lakukan, yang harus kita terima faktanya. Tapi kerana tekanan hidup negara mereka, akhirnya mereka merantau, sanggup merantau ke negara kita. Sebab saudara, penduduk di negara Indonesia saja ada 270 juta. Sebab itu mereka mencari peluang di negara kita. Di Bangladesh ada 180 juta penduduk. Di Pakistan ada 220 juta penduduk. Sebab itu datang ke negara kita ni meniaga kain pelekat, meniaga kain, meniaga kapet pun sanggup. Kerana peluang tak banyak di negara mereka. Kita yang membiarkan. Jangan salahkan orang. Terdapat 120 juta warga Filipina, 70 juta warga Myanmar, 85 juta warga keturunan Vietnam di negara mereka, 70 juta di Thailand, 1.5 bilion di negara China, 1.45 bilion India. Semua tu melihat peluang tak nampak banyak di negara mereka, mereka datang ke negara kita. Jadi warga bangsa kita ni yang tak ambil endah, kemudian salahkan kerajaan, salahkan orang itu, salahkan orang ini. Sepatutnya setiap peluang yang ada perlu direbut. Sekarang ni dah bila punca pekerjaan dah kurang, sepatutnya jadikan ini sebagai kesempatan untuk kita merubah sikap kita, saudara. Sebab itu saya merasakan dalam keadaan hari ini, pimpinan negara janganlah banyak berpolitik. Itu nasihat saya, pandangan saya.
Kerana sebenarnya saya awal pagi tadi, semalam kemarin bila saya keluar, pergi ke kedai, pergi makan ke restoran, berjumpa dengan teman-teman, bila orang jumpa saya, semua menzahirkan kebosanan. Sebenarnya sekarang ni, terus terang saya katakan, rakyat dah bosan dengan sikap kepimpinan. Sekejap kata nak PRU, sekejap tak nak PRU. Saudara, ini membuatkan rakyat tertunggu-tunggu. Jadi akhirnya banyak kerja tergendala. Ini masalah. Jadi soal ini kita nak bertanya pada pimpinan, kenapa mesti meneruskan keadaan berteka-teki? Rakyat dah bosan. Tak larat dah nak fikir benda begitu. Sebab itu bila orang bercakap soal PRU, alah lah. Apakah mereka nanti tak mahu mengundi? Ini soalannya. Kerana sebenar-benarnya yang mereka mahu, rakyat mahukan hak mereka. Yang sebab itu mereka hendakkan pilihan raya. Mereka hendak hak mereka dalam menentukan arah tujuan kepimpinan negara. Itu faktanya. Rakyat juga sedar bahawa pilihan raya umum merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan segala kebejatan ekonomi yang sedang melanda negara kita. Walaupun mereka tahu dunia mengalami kemurungan ekonomi, kita juga mengalami kemurungan. Tetapi kalau pimpinan itu satu, maksud saya itu satu parti yang dominan, mudah untuk mencanai sesuatu permasalahan untuk diselesaikan. Tetapi ini tidak berlaku kerana dalam kerajaan hari ini pimpinan berbilang berbagai-bagai parti pahaman. Jadi akhirnya yang terkesan teruk rakyat. Sebab itu mereka merasakan, pulangkan kembali pada rakyat. Kami hendak hak kami. Tak lebih daripada itu, saudara. Dan hari ini saya dapatan saya lah, banyak juga kiriman yang dihantar. Rakyat juga semakin jelek melihat kenyataan demi kenyataan yang dilontarkan oleh pimpinan. Seolah-olah mereka mahu menafikan supaya tak boleh diadakan pilihan raya, tak perlu ada pilihan raya, kerana mereka sekarang ni berada di anjung kuasa. Sebab tu rakyat merasakan, oh kamu dah ada kat situ, memanglah kamu tak nak adakan pilihan raya. Itu perasaan yang ada di hati rakyat. Sebab rakyat tahu sebenarnya untuk mengadakan pilihan raya dalam keadaan segera saat ini, saudara, bukanlah mudah. Dan rakyat juga tahu kadang-kadang mereka yang ada di anjung kuasa pun mereka belum pasti mampu mempertahankan kedudukan mereka. Mereka jadi timbalan menteri ataupun pengurusi JRC dan sebagainya yang hidup serba mewah. Sebab itu mereka kalau boleh nak dilanjutkan. Semalam saya dah bagi tahu, dia dah waktunya tinggal 9 bulan je lagi. Apa nak tangguh sangat? Tapi kalau tak nak, tak apalah, tunggulah. Anda akan dihukum oleh rakyat. Hari ini, saudara, rakyat benar-benar berada dalam situasi yang cukup tertekan. Dan mereka juga dihantui oleh kebimbangan. Apa akan terjadi untuk hari esok? Apakah besok ada makanan untuk anak-anak mereka? Apakah ada kehidupan untuk mereka? Sebab itu mereka mahu segera diadakan pilihan raya supaya kestabilan politik ini dapat terlaksana dan bolehlah dicanai kehidupan secara holistik. Tidak lagi berwenang dengan orang ni kata begitu, orang ni kata begini, orang tu kata begini, orang kata begitu. Akhirnya apa pun tak ada, habuk pun tak ada. Jadi kerana itu jalan keluar yang rakyat rasakan adalah mengadakan PRU. Saudara, tapi saya heranlah sekarang ni, masing-masing memberi formulanya. Contoh macam di Selangor, konon-kononnya bahawa kita boleh menang besar. Ini kalangan daripada UMNO dan sebagainya. Benarkah begitu? Jangan sekadar bercakap. Apa yang telah anda lakukan? Saya nampak kalau anda masih lagi, pimpinan di Selangor masih lagi melakukan sikap potong sana, potong sini, ke tepi orang itu, ke tepi orang ini, tidak mahu menyantuni pimpinan muda. Kalau boleh nak diketepikan, diasingkan. Saya kata ruyup lagi, saya nampak. Saya tak nampak ada keberkesanan dalam keadaan saat ini. Apa program yang telah disusun atur? Saya nampak, bukan tak nampak, pergerakan wanita bergerak laju. Mereka melakukan jajaran JR lah, melakukan lawatan rumah ke rumah dan sebagainya. Tapi jangan lupa di Selangor, kebanyakan rumah-rumah sekarang ni is gated house. Rumah yang sudah tidak lagi sebebas siapa pun nak pergi singgah, jumpa. Tak boleh sebab adanya kekangan. Kerana ni rumah-rumah di sekitar negeri Selangor ni 70% yang ada pengawal. Nak masuk, nak berjumpa pun kena dapat keizinan.
Tidak semudah itu. Jadi ini perlu diatasi dan dipikirkan secara matang oleh pimpinan di Selangor. Jangan kalau orang ni boleh jadi calon yang terbaik. Itu pikiran anda. Pikiran warga macam mana? Jadi sekarang ni saya melihatlah contoh macam mana Saudara Hisham Jalil, orang yang baik pemikirannya disingkirkan, macamlah peristiwa Hang Nadim di Singapura. Orang baik dibunuh. Saya sebenar-benarnya kalaulah ini sekadar mengingat, masih belum terlewat. Tapi kalau dilewat-lewatkan lagi, bermasalah lah. Sebenarnya kalaulah pilihan raya umum diadakan waktu 4-5 bulan dulu, saya ingat segala-galanya dah selesai dah. Dah beres dah. Yang bawa Perdana Menteri dapat terus jadi Perdana Menteri, mentadbir negara dengan senang, dengan mudah, tanpa ada tekanan dan sebagainya. Tapi lagi dilewat, maka ini memberi advantage kepada mereka yang tak saliran dengan UMNO Barisan Nasional. Ini yang saya hairan. Ini yang juga teman-teman menghantar kiriman. Sebab tu mereka kadang-kadang dulu okeylah menerima kehadiran yang membawa Perdana Menteri sebagai Perdana Menteri, Datuk Ismail Sabri. Tapi sekarang dah mula merosot keyakinan mereka apabila melihat pelbagai dalih. Akhirnya sebab duk kira sana, duk kira sini, kemudian nak buat election ke atau tidak, lah semua orang jadi tak menentu. Dan kerja-kerja untuk menerangkan isu maka menjadi masalah. Saya mengharapkan agar Presiden UMNO perlu bertindak. Kalau perlu nasihatlah. Ada masanya kadang-kadang kalau anak-anak ni kena rotan lah. Jadi kalau Perdana Menteri masih lagi berdolak dalih dan sebagainya, dia bukan superior. Kalau hanya mengikut pandangan dan sebagainya, jangan lupa waktu pilihan raya yang ke-14 dulu, tahun 2018, kerana banyak mengikut pandangan orang keliling, yang saya katakan keliling kelalang, akhirnya UMNO Barisan Nasional tumbang. Apakah yang Muhammad Datuk Seri Ismail Sabri mau mengulangi peristiwa tersebut? Terpulang. Saya tak boleh nak kata apa. Anda berada berkuasa sekarang ni. Tapi ingat, bukanlah cakap anda itu segala-galanya betul. Fikiran anda segala-galanya benar. Kena dengar juga pandangan akar umbi. Jadi dalam keadaan sekarang ni, saya nampaklah, terus terang saya katakan, kalau dilewatkan lagi teruk. Jadi nak buat macam mana saya? Sebab kadang-kadang saya terfikir, ada juga kawan-kawan mengatakan kepada saya, dia kata sayangnya, dia kata yang awak Perdana Menteri kita ni bukan seorang general yang biasa masuk gelanggang peperangan. Malahan waktu pilihan raya kecil dulu di Selangor, waktu itu beliau menjadi pengerusi perhubungan UMNO Selangor. Tewas juga Datuk Lokman Adam di Sungai Kandis. Jadi ini gambaran. Saya bukan nak memuja saya, tapi faktanya ini. Datuk Zahid, dia pegang jadi Presiden UMNO, 7 pilihan raya kecil menang, 3 pilihan raya negeri menang. Kalau nak buatkan comparison ataupun perbandingan, bukanlah hak saya nak mendewakan, tidak. Tapi ini yang saya katakan, kadang-kadang yang awak Perdana Menteri juga bukanlah seorang general yang bertarung, yang mampu bertarung dalam peperangan. Jadi sebab itu beliau harus berfikir secara terbuka. Orang yang rapat dengan beliau perlu menasihatkan. Memanglah sekarang ni nak tangguh apa lagi? Dah tinggal 9 bulan, alang kepalang, sensing lengan terus je lah. Ini duk kira sana, nak sambung sini. Lepas tu fikir, kalau buat pilihan raya ini, apakah benar UMNO ini ikhlas letakkan beliau sebagai Perdana Menteri? Ini yang rosaknya. Akhirnya jawatan yang anda miliki juga akan mengelonsor milik orang lain. Seandainya UMNO Barisan Nasional tewas dalam pilihan raya akan datang, seandainya kita tak boleh nak tubuh kerajaan dalam keadaan begitu. Ini realiti saya. Jadi saya merasakan, maka kalaulah Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri melewatkan lagi pilihan raya, maka akan tercatatlah dalam pilihan raya, dalam sejarah, bahawa beliau mengulangi apa yang dilakukan oleh Tan Sri Nur Omar waktu beliau menjadi pengurusi perhubungan UMNO Selangor, yang minta dilewat-lewatkan. Kononnya UMNO mampu untuk mengambil alih kuasa di Selangor. Akhirnya ruyup, lebih teruk lagi kekalahannya. Secara dalam saya melihatlah, banyak isu-isu yang sekarang ni berlegar, yang kadang-kadang benda tu tak ada apa-apa pun, tapi dijadikan isu sukar. Jadi sebenarnya saudara, hari ini Dewan Senat ataupun Dewan Negara telah pun meluluskan pindaan perlembagaan yang dibawa dari Dewan Rakyat
berhubung Akta Anti Lompat Parti. Hari ini seramai 52 orang senator yang hadir menyokong usul tersebut. 7 orang tak datang. Jadi dalam keadaan begitu, sewajarnya lah nak tunggu apa lagi? Bila usai saja ini Dewan Senat ataupun Dewan Negara meluluskan persembahkan pada Agong, Yang Maulid Tuan Agong akan mendatangani akta tersebut yang boleh diimplementasikan. Musim pilihan raya akan datang, sembahkanlah jugalah permohonan untuk mengadakan pilihan raya. Sebab itu pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya Tan Sri Abdul Ghani sendiri, beliau menyatakan bahawa SPR ever ready. Pengurusi Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya Tan Sri Abdul Ghani menyatakan bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya sudah pun bersiap sedia di seluruh negeri. Tak ada masalah. Sama ada menyangkut soal logistik, tenaga, ini SCD-nya ke apa, semualah, termasuk peruntukan kewangan. Dan segala-galanya sekarang ini menanti keputusan Duli Yang Mulia Tuan Agong mengizinkan agar Pilihan Raya Umum ke-15 diadakan sejajar dengan kehendak Perlembagaan Negara. Jangan lupa saudara, hanya Duli Yang Mulia Tuan Agong sahaja yang punya kuasa untuk membubarkan Parlimen dan memanggil Pilihan Raya Umum. Ini termaktub dalam Perlembagaan Fasal dalam kurungan 2 Perkara 55, di mana Duli Yang Mulia yang di-Pertuan Agong seorang sahajalah yang boleh memperorok ataupun membubarkan Parlimen. Semua aspek, dari segi logistik, dari segi tenaga, urusan perbelanjaan, keperluan tenaga kerja dan perkakasan, dan unit ICT sudah pun siap sedia, kata Tan Sri Abdul Ghani. Anggaran perbelanjaan pun saudara telah pun bajetnya adalah sekitar 1 bilion ringgit. Dengan jumlah pengundi yang layak mengundi ialah 21.1 juta. Bukan seperti yang saya katakan semalam 28 juta. Sebenarnya jumlah pengundi yang ada pada Suruhanjaya Pilihan Raya adalah 21.1 juta orang. Artinya kalau belanja 1 bilion, kos perbelanjaan untuk pilihan raya sekitar dalam RM47.79 seorang. Dan lengkap. Jadi sebaik saja Parlimen dibuatkan dalam tempoh 60 hari pilihan raya diadakan. Ini berdasarkan pada pasal dalam kurungan 4 Perkara 55 Perlembagaan sebagaimana terdapat di bawah Perkara 113 Perlembagaan Persekutuan. Dia nak bercakap ni kena refer juga saudara. Bukan boleh bercakap tentang kromo. 21.1 juta pengundi. Sebab itu saya dah bagi tahu. Warga UMNO cuma ada 3.7 juta. Kalaulah kita tidak berusaha untuk memenangi hati pengundi dengan bermodalkan 3.7 juta ini, kuyuplah. Sebab itu warga UMNO, pimpinan UMNO, akar umbi mesti bergerak, bekerja saudara. Dari jumlah pengundi, saudara, saya tengok yang berusia 18 tahun ke atas dan termasuk pengundi berotomatis, setakat ini 15 Disember sejumlah 5,718,760 orang tambahan. Jadi artinya sebelum ini 16 juta pengundi. Sekarang ni dah naik pada 21 juta. Jumlah penambahan 5,718,760 orang. Tetapi kena ingat saudara, yang betul-betul saya rasa lah yang nak sangat mengundi sekarang ni adalah mereka yang berusia 18 tahun ke atas. Kerana sebelum ini mereka tidak berpeluang untuk menjadi pengundi. Mereka ini kumpulan ini jumlahnya sekitar 1.2-1.4 juta orang saja. Tapi 4 juta lagi itu adalah pengundi. Mereka yang tega, yang tak ambil kisah, yang tak ambil pot. Nak mengundi ke tak mengundi tak ambil kisah. Cuma nama mereka secara otomatis. Kalaulah mereka benar-benar prihatin untuk mengundi, ini mereka yang berusia sekitar dalam 23 tahun ke atas, 40, 50, yang tak pernah mengundi, tak pernah mendaftar pun. Saya tidak yakin mereka juga akan mengundi. Sebab itu nanti akan berlaku jumlah pengundi yang tak turun semuanya. Mungkin kekurangan, mungkin 30% tak mengundi, 40% tak ada mengundi. Inilah terdiri dari kalangan mereka yang didaftarkan secara otomatis.
Ini mengikut perlembagaan sebagaimana yang dikendaki di bawah Seksyen 3 Akta Perlembagaan Pilihan Raya. Jumlah ini akan ditambahkan pada setiap bulan sejajar dengan perubahan usia warga 18 tahun ke atas. Bukan yang 23, 24 ke atas tu saja. Yang 18 tahun ke atas ni. Ini tiap-tiap bulan akan ditambah. Kalau bulan ni dia dah sampai usia 18 tahun, maka secara otomatis. Ini elemen ataupun persoalan ini telah pun ditangani oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dengan jelas. Kesemua pejabat pilihan raya negeri sudah membuat persediaan. Jadi untuk melaksanakan pilihan raya ini tunggu masa saja. Pukul gong saja SPR boleh mengadakan pilihan raya. Tak ada masalah. Saudara. Sebab itu menurut Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Tan Sri Abdul Ghani Saleh, jika berlaku pembubaran parlimen dalam masa terdekat, maka tidak ada masalah untuk SPR melaksanakan pilihan raya dengan pengundi setakat ini 21.1 juta orang. Rekod saya. Ini fakta-fakta ni perlu ini. Cuma sekarang ni sebenarnya saya, bila orang bercakap soal pilihan raya ni, saya nak bagi tahulah pada pimpinan. Kita tak perlu runsing sebab rakyat dah pun merasa. Untuk PRU 15 ini, saya melihat tiga gabungan saja yang akan bertembung. Iaitu pertama, kumpulan daripada UMNO Barisan Nasional, satu tim. Kemudian DAP dengan Pakatan Harapan. DAP adalah DAP, Amanah dan Parti Keadilan. Kedua adalah tim Perikatan Nasional yang mungkin bergabung juga dengan gabungan Tanah Air mungkin, saudara. Jadi tiga tim. Sedangkan semua mereka ni telah pun teruji dan telah pun mentadbir negara. Mereka ini telah pun diberi kesempatan untuk memerintah, sama ada daripada UMNO Barisan Nasional ke, daripada DAP, PH Pakatan Harapan ke, ataupun Parti Peribumi Perikatan Nasional. Dah ada. Rakyat dah boleh buat ukuran. Apa nak dirungsingkan sangat? Saya yakin tentulah orang akan memilih yang pernah berjasa, yang tidak ada bermasalah. Memang ada sedikit sambat sebanyak masalah, tetapi terbukti kepimpinannya yang saya yakin semakin dirindui oleh rakyat. Cuma sekarang ni yang kalut, yang sibuk, mereka yang mengadakan pilihan raya ini dengan mewujudkan pelbagai persepsi. Ini yang masalah ni. Untuk saling tuduh-menuduh. Macam orang kata ada yang nak jual kuali dengan belanga. Sebenarnya saya, a true leader must have a strong foresight and high capability. Seorang pemimpin, dia mesti dapat memikirkan masa depan. Dan pemikirannya jauh menjangkaui masa. Ini yang kita nak cari saya. Jadi mereka yang sekadar nampak 10 tahun akan datang, tak boleh lah. Tapi pemimpin yang hebat, dia akan dapat merangka 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun akan datang, 100 tahun akan datang, sebagaimana yang diperlihatkan oleh almarhum Tun Razak. Almarhum telah pun melihat bagaimana warga bangsa kita ini memerlukan satu sistem pemerintahan sebagai dasar ekonomi baru. Cuma bila datang saja data persusahtaan, ini data yang ringkas. Jadilah orang kaya Melayu, ada juga orang Melayu yang kaya, jadi kaya mi segera, tak kekal lama, saudara. Jadi, tapi kalau pemimpin hanya bercakap soal perkara-perkara yang lalu, saya rasa tak payah lagi. Tak payah nak bagi jawatan lah. Hanya sekadar saya dah buat begitu, saya dah buat itu, saya dah buat ini, tak payah, saudara. Yang lepas telah pun berlalu. Dan kita harus melihat apa pemikirannya untuk masa depan. Jadi, bila dalam kita menghadapi saat-saat begini, saudara, kita kena ingat, sebagai anggota parti, kita harus berusaha untuk melihat supaya parti kita kuat, dan kita harus membina satu kerajaan yang kukuh. Jadi kita juga harus memiliki agensi pelaksana, GSC yang gigih, syarikat-syarikat perniagaan Melayu yang banyak, yang hebat. Inilah terletak pada bijak pandai pemimpin. Tapi masalah sekarang ni, saudara, saya merasakan kita ni mengizinkan untuk mereka bercakap apa saja. Akhirnya kita terjebak dengan masalah persepsi. Ini juga saya tak tahulah bagaimana kepimpinan negara mahu menangani masalah ini. Sebab itu saya menyantuni veteran UMNO Malaysia telah pun menzahirkan harapannya agar Datuk Seri Ismail Sabri tidak lagi melengahkan pilihan raya umum ke-15. Menurut kiriman kepada saya oleh Setiausaha Agong
veteran UMNO Malaysia, Datuk Mustafa Yaakob. Dia kata seperti yang diduga, semakin ditangguh PRU 15, maka berbagai cerita akan keluar. Cerita-cerita lama dikita semula. Dan terbaru katanya ialah mengenai projek LCS yang melibatkan mantan Menteri Pertahanan Kerajaan BN dan mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib. Mereka memutarbelitkan fakta berhubung pemberian kontrak LCS dengan melindungi perbuatan mereka selama 22 bulan memerintah. Itu kenyataan Sisa Agung, UMNO veteran. Dan katanya penghasut nombor 1 ini dengan dibantu oleh tim Red Bin Army, mereka akan menyokong hasutannya. Dan selaku Sisa Agung UMNO veteran, beliau telah pun melahirkan pandangannya sebelum ini bahawa tindakan melewat-lewatkan pilihan raya umum ke-15 ini akan mengundang masalah kepada kerajaan pimpinan Pak Long Mae katanya. Datuk Seri Najib sendiri pun pernah mengaku bahawa antara sebab Barisan Nasional kalah dahulu ialah kesilapan melewat-lewatkan pilihan raya umum. Jadi menurut Datuk Mustafa, dia pasti bahawa Pak Long Mae dapat merasakan bahang serangan Pakatan Harapan ini, di samping kegelisahan rakyat dengan masalah harga barang, kos kehidupan yang meningkat, yang mahal dan tak menentu. Jadi kata UMNO veteran, adalah silap sekiranya kita membiarkan seekor singa yang sakit dan cedera untuk sembuh yang kemudiannya akan menerkam dan membahang kita. Ya, katanya saya teringatlah katanya dalam dialog dalam filem Cowboy. Ini rupanya Sisa Agung UMNO veteran ni dulu minat filem Cowboy. Dia kata dialog dalam filem Cowboy itu, dalam filem berjudul The Good, The Bad and The Ugly. Dia kata, if you want to shoot, shoot it, don't wait. Itu gambarannya saudara. Jadi saya mengharapkan agar Perdana Menteri jangan lagi tunggu. Dewan Senat dah lulus akta. Sekarang ni terpulang. Jangan tunggu lama-lama, nanti diambil orang. Saya sebenarnya tak mau menyantuni soal isu kapal ini LCS, tetapi saya rasa ini penamat lah. Kita dengar ini last kali penamat lah, malas nak ulang-ulang lagi. Sebab saya rasa masih lagi belum reda lah saudara, kisah kapal perang pesisir ataupun LCS ni masih dijadikan isu politik oleh pembangkang. Jadi sepatutnya saudara, kalau mereka mendakwa bahawa wang sejumlah 6 bilion hilang, ni nak jawab ni. Kononnya ada rasuah. Sehingga hari ini saudara, laporan PSC dan siasatan SPRM tak ada menyebut pun. Tiada bukti 6 bilion itu hilang. Malah PSC melaporkan 6 bilion itu digunakan bagi membina kapal LCS. Cuma lewat kerana masalah perolehan. Jadi isu lewat ni bukanlah isu songlap. Kapal pun dah lebih 55% siap. Kemudian mereka mendakwa kerana katanya bahawa Datuk Seri Zahid memberi surat anugerah. Benar, surat anugerah perkara biasa dalam memulakan kontrak. Tapi ia masih tertakluk kepada kontrak yang ditandatangani. Surat anugerah kontrak 2011, tapi kontrak ditandatangani pada 2014. Dan waktu itu Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO, beliau tak ada jadi Menteri Pertahanan, beliau dah jadi Menteri Dalam Negeri. Kemudian mereka mendakwa lagi bahawa Salah Hishamuddin lah sebagai Menteri Pertahanan. Jadi kontrak ini ditandatangani 2014, tetapi pembinaan bermula Disember 2015. Isu kelewatan berlaku. Punca yang perlu dikaji bukan siapa jadi menteri. Kenapa kontrak ini tak boleh ditelamun? Sebab kontrak dah telah ditandatangani. Jadi sukarlah 5 Menteri Pertahanan sejak 2011 termasuk Menteri Fight Elephant ni, kalau nak menyalahkan orang tu menyalahkan orang ni. Dan Datuk Seri Najib pula dikatakan terlibat kerana tukar reka bentuk dan pilih kontraktor DCNS Perancis. Sehingga saat ini belum ada bukti campur tangan sesiapa dalam apa-apa pertukaran reka bentuk atau memilih subkontraktor. Ini kita dengar apa yang nyatakan dalam PSC. Saya agaklah ini last kali, besok tak nak bercakap dah. Kemudian dakwaan. Dakwaan bahawa Bostad diberi surat penganugerahan tahun 2011 untuk membina LCS. Dah 11 tahun. Kenapa tidak ada kapal yang siap? Surat anugerah atau letter of award perkara biasa saudara. Saya juga biasa dapat kontrak. Itu biasa, tapi belum pasti waktu-waktu itu terus buat kerja. Ia tertakluk kepada perbincangan selanjutnya untuk memeterai kontrak.
Kemudian kontrak dimulai pula tahun 2014 dan pembinaan bermula pada penghujung itu Disember 2014. Dan ini masalah ni. Katanya kapal dirasmikan tahun dakwaan kapal rasmikan tahun 2017 di hadapan Baginda Sultan Perak. Ada dakwaan kata ia kapal palsu. Ini yang orang tak faham. Gambar yang baru itu adalah majlis penamaan dan pelancaran kapal. Kapal-kapal itu kapal pertama yang saya kapal-kapal yang dinamakan kapal itu sebut SCS-1 itu kapal Mahajaralila. Kapal ni dia kena bagi nama dulu, dilancarkan, kemudian dipulang balik ke dia punya dokyard, maka diteruskan pembinaan. Bukan palsu. Dia tidak ada pelancaran, nama dan sebagainya setelah siap 100% macam sebutir buah kereta, macam satu kereta. Tidak. Pembinaan kapal berbeza. Sebab itu kapal ni pun dia bila nak turun ke laut pun dia bukan turun ke haluan, dia turun dari belakang. Ada cara dia. Dan kapal yang naik pula tu dia memerlukan dokyard. Dokyard yang ada dry yard. Iaitu dry kapal ni contohnya bila masuk saja dalam dokyard itu dia naik terus, ada air lagi. Kemudian ditutup dia punya pintu masuk air itu, maka dikeluarkan air. Maka barulah kapal itu dapat dilihat secara keseluruhan. Itu cara kapal. Jadi kalau tak tahu cerita pasal kapal ni, jangan ada tokok tambah ni. Ada pula mengatakan pada 2014 dengan 2017 kenapa kemajuan projek cuma 44%. Sepatutnya siap 2017. Jadi sebenarnya apabila kontrak dimeterai, antara persetujuan adalah untuk kapal pertama diterima 2019, bukan 2017. Memang ia patut siap pada 2019, tapi jangan lupa saudara, tahun 2018 kerajaan bertukar tangan. Dia bukan sepatutnya siap 2017, sepatutnya 2019. Tapi 2018 kerajaan bertukar tangan. Takkanlah kita pun tak nak menyalahkan Kerajaan Pakatan Harapan kerana waktu itu Mat Sabu jadi Menteri Pertahanan. Kita tak naklah tuduh kerana kontrak itu lanjutan. Jadi ada yang kata kapal itu tak wujud. Macam kapal selam, macam kapal helikopter yang hilang. Ini tak benar. Tanya orang TLDM. Pergi ke Lumut, Neighbour Dokyard tu ada, bukan tak ada. Jadi kadang-kadang saya kata dia bukan macam terowong Pulau Pinang. Sebut ada dah bayar, memang tak ada. Ini ada sebiji seketul lah dekat situ saja. Kemudian ada yang menjawab, ada yang mengatakan, ini isu besar ni. Kerana dikatakan bahawa bekas Panglima Tentera Laut TLDM pernah menghantar 10 pucuk surat membantah pembelian kapal itu sebagainya. Kita harus hayati surat yang sampai pada Menteri Pertahanan satu. Lain dia hantar pada KSU, dia hantar pada pembendaraan, hantar pada Perdana Menteri. Sepahlah 10 surat. Jadi dalam hal ini adalah perbezaan pandangan. Perbezaan pandangan antara Panglima Tentera Laut waktu itu dengan bos pada NDSB, Neighbour Dokyard ni, juga mantan Panglima Tentera Laut. Sekadar mereka sama-sama mereka berpandangan. Tapi tentulah masing-masing ada pengalamannya. Jadi kemudian akhir sekali tanya pula, kenapa rulingan secara terus dan bukan open tender pula dah? Adakah negara Amerika membuat open tender nak buat kapal perang dia? Adakah England membuat open tender nak buat dia punya kapal selamnya? Adakah Indonesia membuat open tender untuk membekalkan peralatan perang mereka? Yang terdekat Singapura. Adakah Singapura pernah mengambil open tender untuk membekalkan kapal terbang ke kapal? Tak ada. Ini soal keselamatan. Sebab itu dipilih syarikat yang dekat, yang boleh katakan sebati dengan Kementerian Pertahanan, iaitu Neighbour Dokyard. Neighbour Dokyard adalah milik Lembaga Tabung Angkatan Tentera, dipimpin oleh Panglima-Panglima. Ini jadi persoalan. Saya bertanya, Bostad Neighbour Dokyard, syarikat milik LTAT, ia sebuah LGSC, ada kepakaran, sama ada nak membina kapal ke, nak membaik kapal. Jadi saya pun tak tahulah bila mereka melontarkan persoalan ini. Dan saya hairan warga UMNO tak nak menjawab pun. Patutnya dah sekarang ni dah terus bantai aja saya. Ini keadaan saya. Kemudian ada ini yang terbaru. Kononnya
fakta terbaru, ada 3 lapisan kenyataan daripada pakar yang buat pemahaman lah, bahawa dia kata terdapat ada 2 syarikat, iaitu Contravis Advanced Device Sdn Bhd atau dikenali sebagai CAD, dan Contravis Electronic Dynamics Sdn Bhd, dan mendapat subkontraktor. Setelah kita semak, saudara, tengok dulu. Ini main lontar je sebut nama tu. Sebenarnya syarikat CAD dan CED ni adalah syarikat usaha sama antara Baustad, syarikat yang dapat kontrak itu, dengan Heavy Industrial Corporation, iaitu dengan syarikat daripada luar negeri, iaitu daripada Jerman, Rheinmetall Air Defence AG. Bukan orang lain. Juga dalam di antara diwujudkan satu syarikat joint venture antara Nebedoyat. Nebedoyat ni milik LTIT yang dapat kontrak. Jadi dia nak sub sebab nak masang dan sebagainya. Rheinmetall Air Defence adalah antara pakar utama dunia bagi sistem pertahanan ataupun ancaman udara jarak pendek. Jadi takkan kita nak bagi 100% dan ambil barang dia orang. So NDSB buat joint venture supaya kita dapat ilmu itu, dan kita dapat, dan majoritinya adalah Nebedoyat juga. Melainkan kalau syarikat Sdn Bhd yang lain, itu tak tahulah saya. Jadi tuduh-menuduh ni tak selesai, saudara. Sebab itu saya bersetuju. Saya amat bersetuju dengan pandangan Ketua Pergerakan Pemuda Datuk Ashraf Wajdi Dosuki. Dia kata dah lenjan dengan masalah ini. Dia kata eloklah, sudah sampai masanya Pemuda UMNO mahu supaya isu perolehan 6 kapal tempur pesisiran ini untuk kegunaan LTIT ini diadakan dalam satu RCI. Mesti ada Suruhanjaya Siasatan ditubuhkan untuk menyiasat sepenuhnya supaya menghentikan segala cerita yang bukan-bukan. Dan paling penting, kenapa kita nak bercakap soal keselamatan, peralatan keselamatan kita secara terbuka. Tuduh-menuduh, andaian demi andaian serta provokasi oleh pelbagai pihak mengenai perkara ini amat tidak sihat di kalangan rakyat, kata Datuk Seri Ashraf. Dan ini memberikan persepsi tidak baik mengenai aset-aset sensitif ketenteraan, kesiapsiagaan pertahanan, keselamatan dan kedaulatan negara. Kalau mereka bercakap soal kedaulatan negara, mendedahkan juga adalah mereka satu tindakan yang khianat pada keselamatan negara. Ini saudara, ini yang perlu dihayati. Sebab Pemuda UMNO berpendapat perlu ada satu titik noktah yang berautoriti agar semua pihak, terutamanya pengguna, iaitu pengguna akhir, iaitu TLDM, dapat mencapai objektif asal kepada perolehan ini. Seterusnya, menjamin keupayaan pertahanan TLDM untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Malah kepimpinan UMNO berada dalam kerajaan sebelum dan ketika ini juga mahukan agar siasatan dan tindakan menyeluruh terhadap laporan audit yang dikeluarkan oleh PAC dapat dilakukan dengan segera. Justru Pemuda UMNO Malaysia mendesak pihak kerajaan segera menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi menyiasat isu ini secara komprehensif dan bebas demi kepentingan rakyat Malaysia. Itu tuntutan Pemuda UMNO. Sebab itu saya katakan, kita mohonlah orang macam ahli parlimen Pasir Salak ni tak payah komen lah. Anda tak payah nak komen, janggal, sebab anda tak tahu. Ini bukan macam Kuwait Telaga. Ini bukan macam tempahan beli jentolak. Tak faham. Apa anda faham tentang Naval Architectural Drawing? Nak sebut bunyi pun janggal. Begitu juga dengan design of construction, hull welding, segmentation, sea worthiness, engine positioning, marine board, missile launching system, compartmentalizing, propelling system, gender arrangement, drawing. Kalau anda tak tahu, tak sebut. Betul, anda sebagai ahli parlimen, tapi anda bukan pakar dalam bidang ini. Jadi yang berhormat, kalau nak belajar lagi, kalau nak bercakap, belajarlah tentang kapal ini.
Tak elok nak bercakap pumpang, tapi ke laut faktanya. Nah, saudara, dia dalam keadaan sekarang ni, kalau yang berhormat ni mengajar kat kelas-kelas di agama tu, jalan, teruskan. Lebih baik buat kerja itu daripada menambah dosa. Fitnah akhirnya jadinya. Sebab anda tak tahu fakta-fakta macam mana, kontrak, saudara. Mereka tak tahu cara pembinaan kapal macam mana. Tambah-tambah lagi kapal perang. Mereka tak tahu perhubungan antara shipyard dengan kontraktor utama. Cara pemilihan alat-alat utama untuk kapal perang. Adakah mereka tahu? Apakah mereka tahu step by step? Nak buat kapal ni dia bukan macam kereta buat tayar. Kereta ada body masuk macam kereta kat Proton. Bukan. Dia kena ada design dia dulu satu persatu. Itu cara jadi tak tahulah, saya harap agar teman-teman dapat memerhatikan permasalahan ini. Jangan kita buat dosa kering, saudara. Saya melihat, saudara, terpanjang sikit malam ni, saudara. Saya melihat sekarang ni serangan pembangkang teruk ni, saudara. Saudara, para rider PLE akan diwajibkan ini Instagram dia ganggu, saudara. Rupanya mereka ganggu di Instagram. Jadi saya kesian teman-teman kita dekat Instagram yang tak dapat tengok live saya ni. Saya kena adakan balik. Sekejap, saudara. Saya mohon agar anda dapat bertenang. Dah saya pun tak tahu nak kacau macam mana Instagram. Tapi tak apalah, kerana ini bab-bab akhir ni, saya minta maaf lah pada teman-teman yang ada di Instagram. Saya terima kiriman daripada pelayar yang mesej yang menjelaskan. Dia kata Pakatan Harapan menyerang secara konsisten. Ramai, saudara. Walaupun kadang-kadang tak ada sambutan, tapi mereka serang. Jadi kita harus mengertikan semua mainan sama, senada mereka. Isu kapal perang, saudara, 39 orang wakil rakyat menyerang tanpa henti. Itu tak kira lagi cabangnya ke ketuanya, jentera PS apa semua. Jadi disenaraikan, boleh katakan seramai begitu. Kalau nak ikut, kalau satu orang tu ada 5,000, serangan itu dilontarkan dalam media sosial, retinya ada 195,000 capaian yang dapat didengar oleh rakyat. Itu serangan mereka. Sedangkan wakil-wakil rakyat dari Barisan Nasional tak mau menjelaskan. Tanggungjawab wakil rakyat BN ni hanya sekadar beri servis. Sedangkan mereka sepatutnya memberi penjelasan dan mempertahankan parti. Ramai wakil rakyat dan jentera tidak menggunakan platform media sosial sebagai asas penyebaran maklumat. Wakil-wakil rakyat hanya buat hantaran political mileage untuk diri sendiri. Kalau ada pun melawat orang sakit, bagi derma itu, majlis makan malam, majlis minum petang. Itu saja, bukan menyantuni isu. Rakyat dahagakan isu untuk didapat penjelasan. Ini masalahnya. Jadi wakil rakyat ni hanya buat hantaran political mileage. Dan mereka menganggap tugas untuk memperjelaskan isu-isu ini, itu hal orang lain atau media sosial lain. Mereka tak perlu. Ini masalah. Sedangkan kalau saudara lihat, pimpinan daripada Parti Pembangkang, wakil rakyatnya satu. Mula-mula mereka serang isu apa? Isu kapal perang. Semua bercakap soal kapal perang. Wakil rakyat UMNO, Barisan Nasional, diam, tutup mulut. Itu keadaan saya. Jadi sepatutnya wakil rakyat perlu menjadi juru bicara rakyat dalam segala hal. Parti dan wakil rakyat perlu keluarkan dana juga untuk membiayai jentera media sosial. Bukan pada saya, tidak perlu. Pada orang lain, wujudkan media sosial supaya dapat diwujudkan sekata penjelasan pada rakyat. Dan perlu diubah mindset dalam FB ni, saudara. Kena ingat, saudara, statistik untuk Oktober 2021, jumlah pengguna Facebook sekarang ni di Malaysia adalah 29,400,100 orang. Saudara, ini sumber pada Napoleon Cat. Ada 29,400,100 orang pengguna. Jumlah ini merangkumi lebih 90% jumlah penduduk Malaysia. Boleh dikatakan hampir 100% pengundi ada dalam FB. Jadi platform Facebook merupakan yang ketiga popular selepas YouTube dan WhatsApp. Wakil-wakil rakyat
ahli parlimen, pemimpin UMNO akan rumbi perlu menyerang. Jangan cerita pergi ke luar negeri, jangan cerita menyantuni itu, tak nak. Orang nak tahu apa cerita. Lebih-lebih lagi kawasan anda. Apa yang rakyat perlukan, apa yang rakyat dagakan sebenar-benar. Dan kadang sekarang ini rakyat dalam keadaan tertekan, perlu mendengar santunan daripada setiap wakil rakyat. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.